Orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Malam ini malam Minggu. Sambil-sambil rehat-rehatkan minda anda, kita berbicara. Isu malam ini agak panas juga, saudara. Apa khabar saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Puan Amni Abdullah, Fazil Soleh Yub, Saudara Zamari FC, terima kasih Saudara Zamari, saban malam menemani saya. Begitu juga Saudara Nur Azman, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar aku orang Sungai Petani? Saudara Abu Samah dari Bukit Puchong, Dizek Ketari, Saudara Azrul Jalil, Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar dok? Malam ini seronok juga cerita ni dok. Elok untuk buat tesis. Saudara Ubay Zulflusmail, nama seksa saya nak menyebut. Saya Zainuddin Ismail, Saudara Halimah Ismail, Puan Hani Abdullah, Rosmini dari Pontian Johor. Begitu juga Saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Kelantan Saudara Muhammad Johari, Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Abu Seman Hashim, selamat malam. Nur Ali, Nelawati Aino, Saudara Kamis Nadi. Begitu juga Saudara Mat Syapri, Zainuddin, Saudara Nilawati Aino, Saudara daripada Rompin hujan. Oh, musim hujan ya. Nampak gayanya di Rompin ni hujan. Hati-hati saudara sebab saat ini di Sarawak, Sarawak ada banjir lagi, belum usai. Juga Saudara Arif Ghani, Bunga Yan, Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Bagaimana orang Singapura? Moga sihat walafiat semua. Saudara Salih Lembang, Saudara Abu Nem, Muhammad Ali, Puan Rusini Korengot dari Sarawak dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah, ramai yang masuk ya. Itu juga saudara Syed Abdul Hakim, dia kata moga-moga semua dalam baik dan sihat dan barakah serta dirahmati Allah. Saudara, malam ini kita berbicara yang agak mungkin panas ataupun sejuk terpulang. Saudara Mei, salam ceria dari Batang Kali, Saudara Mei. Begitu juga Saudara Faizal, Kik Haizir, Saudara Nick. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Sebab bicara kita malam ini adalah bertajuk tentang perpecahan Melayu. Antara siapa? Sebab itu malam ini saya mengundang pengarah diplomatik UMNO, iaitu Datuk Datuk Jailani Harun. Apa khabar Dok? Alhamdulillah, Dok. Datuk sihat? Alhamdulillah, macam biasa. Ya, Datin sihat Dok? Lagi sihat. Lagi sihat. Datuk Jailani adalah orang yang bertanggungjawab menghubungkan antara parti UMNO dengan diplomatik, para duta, kedutaan di seluruh dunia Datuk ya. Yeah. Datuk kena pergi ke semua negara itu atau pergi ke kedutaannya? Sepanjang karier saya Ya. sampai 89 negara. 89 negara. Jadi saya bukan orang kaleng-kaleng berbicara pada malam ini yang kakinya sudah pun sempat menapak di 89 buah negara. Bersama dengan beliau adalah sahabat saya, Saudara Muhammad Saiful Sahab, urusia bahagian kajian dan research untuk UMNO. Beliau merupakan penyelidik. Apa khabar Saudara Syaiful? Sehat, Alhamdulillah. Amir. Boleh bercakap sesuatu kepada pelayar kita? Sudah pasti malam ini menjadi satu intipati terbesar dalam usaha inisiatif oleh daripada Amir Hijaz Fund sendiri, kerana sudi menjemput kami daripada unit media Presiden UMNO Malaysia untuk berbicara dengan tajuk dan topik yang saya rasa mungkin kita boleh mengambil iktibar dan pandangan tentang senario politik tanah air, khususnya di Malaysia. Ya, saya agak bergaya rupanya Saudara Saiful ya, Datuk Jai. Sentiasa. Baik, saudara. Bila kita saya tengah masuk gear ni saudara, tak ada nak mukadimah. Saya ingin menyatakan bahawa perpecahan Melayu ni saudara, banyak orang tak tahu, tak ada Saiful dia mula tercetus apabila wujudnya UMNO itu sendiri, apabila bukan jawatan waktu itu, apabila Datuk On, Datuk kepada Syamuddin. Datuk On sendiri kecil hati bila nak mengundang, dia membuka pintu UMNO ini pada semua kaum. Menyertai. Jadi dia merajuk hatinya, akhirnya dia menubuhkan parti negara. Bila dia tubuh parti negara, berlakulah bermulanya itu kecil perpecahan waktu itu. Parti-parti politiknya waktu itu parti negara,
sama lawan dengan UMNO dan memanglah terbukti yakin orang pada UMNO. Kemudian apabila selepas beliau merajuk pula tu berlaku perebutan jawatan presiden dalam UMNO, iaitu antara Datuk Fuad dengan yang akhirnya menubuhkan parti PAS. Ya. Boleh Datuk sambung? Saya, Tok Kamal, saya suka study mengenai karakter orang Melayu. Ya. Memang di zaman Kesultanan Melayu Melaka sekalipun, di mana berlakunya perkara-perkara seperti pengkhianatan, tikam-nikam, dan orang Melayu ni Islam, Tok Kamal. Tetapi di kalangan Melayu ni, yang saya rasa banyaknya berlaku pengkhianatan, dengki-mendengki, hasad dengki ni. Hasad dengki, caci mencaci. Tak boleh tengok orang lain berjaya. Dan bila kita imbau balik sejarah penubuhan UMNO pada tahun 1986, ia membawa kepada wujudnya PAS pada tahun 1951. Kemudian daripada PAS pula, wujud pula berjasa tahun 1977. Kemudian wujud pula Semangat 46 tahun 89. Dan rentetan selepas itu wujudlah berbagai-bagai parti yang kononnya memperjuangkan isu Melayu. Melayu dan agama. Dan saya rasa isu utama dalam semua siri-siri yang tak enak ini ialah pengkhianatan. Peringatan dan busuk hati, dengki lihat orang pegang jawatan tinggi, kan? Dalam arti kata lain, aku saja betul, engkau salah. Apa aku buat dia betul, engkau buat salah. Jadi benda ni sehingga berefek kepada kaum Cina dan India. Bila MCA pecah pada gerakan, kan? MIC pula berpecah kepada IPF dan sebagainya. Hinggalah sekarang, di mana keadaan hari ini lebih buruk daripada dulu. Okey. Saudara Saiful, saya juga merupakan pengkaji tentang sejarah dan sebagainya. Saya melihat pada pilihan raya 1969, apabila Dr. Mahathir kalah ditumbangkan oleh Allahyarham Datuk Yusof Brawa, bapa pada Mujahid. Sekarang ni Timbalan Presiden Amanah. Betul. Yang juga menubuhkan parti baru bersama-sama dengan Datuk Mat Sabu. Kan? Pecah lagi daripada PAS. Waktu itu, bila dia kalah, dia menghantar surat, mencerca Tengku Brahman, mengakibatkan beliau disingkirkan daripada UMNO. Boleh Saudara Saiful jelaskan saudara dari kajian yang saudara lihat? Baik, Datuk Amir, kalau kita melihat dengan apa yang kita bicara tentang topik persengketaan, inilah yang berlaku dalam senario sejarah Malaysia bila UMNO, macam mana Datuk jalani maklumkan tadi, bila UMNO ditubuhkan tadi, maksudnya dari segi pertubuhan parti itu adalah khusus untuk memperkasakan UMNO. Dan pada masa yang sama kita lihat bahawa UMNO ini adalah sebuah parti yang menjulang memetabatkan bangsa, dan pada masa sama UMNO ini juga antara parti yang terlibat dalam usaha-usaha untuk memerdekakan Malaysia. Selepas pasca mereka dan sebelum mereka, pasca mereka kita bersatu. Kita memperlihatkan usaha sama di kalangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan negara. Semangat penyatuan tadi itu semakin tinggi. Maksudnya tidak ada kompromi ataupun tidak ada usaha-usaha untuk menidakkan peranan kuasa tadi itu, kepentingan kuasa tadi. Tetapi apabila masuk peralihan untuk mengekalkan kuasa dipimpin oleh kepimpinan yang baru, jadi berlaku pergolakan antara petiran kuasa itu tadi. Maksudnya mereka mahukan siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih mampu memimpin parti, dan pada masa yang sama berlaku gerakan-gerakan di kalangan ahli-ahli UMNO sendiri yang mungkin terbina ataupun mengikut aluan kepimpinan yang berbeza tadi, Datuk. Jadi Saudara Saiful, saya melihat bahawa perpecahan itu bermula apabila berlakunya bila beliau dipecat daripada UMNO. Kan? Jadi itu merupakan bibit-bibit perpecahan. Bermula dengan Datuk On sendiri, keluar daripada UMNO. Sepatutnya kita solid kan, nak menuntut kemerdekaan. Nampak macam sekarang pun berulang balik lah bila cucu dia pula pun dah saya lihat macam ni, Datuk Amir. Kalau kita lihat kalau ikut sejarah pemecatan itu sendiri membawa kepada perubahan kepada
dinamika politik. Okey. Sebab kita taksub kepada pemimpin. Dan kadang-kadang contoh UMNO ketika itu, kita banyak kepimpinan di setiap negeri maupun di peringkat bahagian. Dan apabila satu pemimpin itu, kadang-kadang kita melihat dialah antara role model dalam parti yang boleh diangkat untuk meletakkan dia sebagai pemimpin pelapis pada masa akan datang. Jadi bila berlaku dinamika politik itu tadi, pemecatan yang berlaku, jadi ada berlaku pertindahan kuasa tadi dan berlaku juga puak-puak yang menyokong kepimpinan yang dikatakan berada dalam situasi dalam kedudukan parti, dan pada masa yang sama ada parti yang dipecat tadi membuat gerakan. Dan akhirnya bila ada gerakan prejudis ini tadi yang tidak menyokong dan menyokong parti, dan ada juga kelompok ataupun individu di kalangan pemimpin orang Melayu itu yang memihak kepada satu pemimpin ataupun yang tidak menyokong pemimpin itu, akhirnya berlaku pertengkaran antara orang Melayu itu sendiri. Pertama, dari segi dia melihat bahawa ini pemimpin yang telah banyak memberi sumbang bakti beliau, mungkin di peringkat bahagian ataupun di peringkat negeri. Akhirnya dia meletakkan kepimpinan ini sebagai contoh, Tun Hussein On sebagai contoh, apabila dia diangkat sebagai Perdana Menteri, banyak yang bukan menyokong pihak-pihak ataupun pemimpin seperti Tuan Razak ataupun ketika itu banyak yang menjurus kepada saya nak tanya, because saya nak tanya Dr. Jai juga Dr. Jalani. Sebab saya melihat ada suasananya reda sedikit era Tun Razak saja. Betul. Era Tun Razak saya nampak bahawa kuah perpaduan UMNO Melayu, malahan Allahyarham juga menyantuni semula PAS untuk berada dalam Barisan Nasional. Ya, ini sejarahnya lah ya. Tapi bagaimanapun hayat beliau tak lama, 1936 beliau meninggal. Dan cuma nak tanya, bagaimana pandangan para diplomatik terhadap parti UMNO itu sendiri, Datuk? Waktu UMNO berkuasa dulu, hubungan kita dengan negara luar ni amat akrab. Okey. Apabila Tun Razak mewujudkan hubungan diplomatik dengan China, so kita tak lama lagi akan sambut puluhan tahun ke berapa saya lupa lah. Dia 74, sekarang ni mana 49, 59 tahun. Jadi sejak bermulanya era tu, banyak negara-negara yang datang ke Malaysia, hantar wakil, tubuhkan kedutaan di sini. Tetapi suasana itu berubah sejak Barisan Nasional tewas pada tahun 2018. Okey. Apabila bila timbulnya zaman milenium ni, orang kita ni mudah termakan dengan hasutan. They are very gullible. To slander, to lie, apa semualah. Jadi tanpa menuju kepada sumber-sumber yang sah, dia mudah terpengaruh, mudah percaya. Jadi apabila keadaan ini wujud, kita lihat satu fenomena yang tidak berapa cantik lah. Bukan saja di kalangan orang Melayu, tapi bagi rakyat Malaysia keseluruhannya. Mereka begitu mudah membuat pelbagai kesimpulan sendiri. Okey. Jadi artinya dengan pelbagai persepsi yang dilontarkan, maka menjadikanlah doktrinasi dalam minda mereka, itu, ini dan sebagainya, wujud kebencian terhadap pemimpin. Dan hari ini hubungan diplomatik kita masih tetap utuh. Masih tetap utuh ya. Para diplomat masih menghormati parti UMNO ya. Ya, masih. Masih lagi ya. Masih lagi. Tapi biasalah ada kedutaan, dan memang sifat kedutaan, terutamanya kedutaan barat ni, di negara mana pun dutanya dia posting, dia akan sokong support opposition. Itu biasalah. Dan ini perkara biasa bagi mana-mana. Mereka menyokong pemangkat. Di mana? Di negara mana pun. Kepada kedutaan ini, setengah-setengah duta ni, the opposition is more popular than the government. Okey. Di kalangan diri in the eyes of the kedutaan. Sebab itu dah saya setiap 2 bulan sekali ada
round table talk lah Okey. dengan lebih kurang 30 diplomat ataupun pegawai politik kedutaan termasuk dari barat, Asia, Ya. Arab dan sebagainya. Tok kuat sikit Tok, suara pelai kita tak pernah dengar suara Tok. Ya. Dan tugas saya ialah menjelaskan kepada mereka keadaan dalam UMNO, dalam parti UMNO, bagaimana perjalanannya sekarang, sama ada elok ke, tak elok ke. Tapi sentiasa saya beri gambaran yang elok. I always paint A good picture lah about our country. Betul lah. Dan ini bertujuan untuk mereka menyalurkan maklumat kepada kerajaan mereka dengan masing-masing dengan harapan kita mampu menarik pelabur. Okay. That's the most important. Itu paling penting. Dan kita bantulah. Ya. Bantu kerajaan, bantu UMNO dan saya tidak akan sentuh soal data kerajaan. Ya. Soal data UMNO ke apa. Saya cuma memperjelaskan Situasi semasa. In general. Ya. In general, ya. Okey, Saudara Saiful, saya melihat bahawa perbalahan, khususnya ini kita masuk dalam ruang lingkup UMNO Pesir, Ya, betul. perbalahan begitu ketara apabila Hussein On jadi Perdana Menteri, kerana beliau mewarisi takhta itu daripada Tun Razak Betul. dalam keadaan yang very fragile atau rapuh. Ya, Kerana waktu itu juga ada berlaku pergeseran antara dirinya sudah dikawal oleh kumpulan Marxis waktu itu. Ya, dia boleh terikut-ikut dan dia tidak mampu menyelesaikan masalah Datuk Harun. Sehingga membawa Datuk Harun ke penjara. Dan ini diintai. Saya melihat diintai, didapati. Saya berbicara petang-petang tentang diary dari penjara, catatan Datuk Harun. Dia mengatakan bahawa di belakang tu rupanya ada orang bernama Dr. M yang memang mau berterusan. Kerana sampai ke peringkat akhirnya dia menggunakan perpecahan antara kumpulan Tun Hussein On dan Datuk Harun ini untuk mewujudkan perpalahan lagi apabila dia mencalonkan atau mencadangkan supaya Allahyarham Sulaiman Prastin untuk bertanding jawatan presiden. Boleh saya jelaskan lagi? Baik, Datuk. Dan kita lihat itu senario yang dikatakan strategi setiap pemimpin untuk mencatur. Kalau kita lihat di mana Tun Hussein On membuat gerakan dia sebagai dalam sistem dia ketika itu sebagai presiden mengekalkan kuasa dia dalam parti, institusi parti itu sendiri. Tetapi kita tahu perpecahan itu berlaku apabila saya kata tadi sementara ada gerakan-gerakan yang cuba untuk melihat bahawa institusi presiden itu boleh dikucak-kacirkan. Pertama, dengan peranan kuasa pihak-pihak yang bercita-cita tadi. Kedua ialah bila ada usaha gerakan daripada pihak dalaman ataupun boleh dikatakan kumpulan daripada Tun M sendiri yang membuat gerakan dan dia bercita-cita untuk menjadi pemimpin ataupun menjadi Perdana Menteri ketika itu, dan gerakan itu berlaku dalam sistem parti, dalam sistem UMNO juga. So bila dia mahukan kuasa dan melihat pada kelemahan kepada sistem pentadbiran Tun Hussein On dan beliau mula membuat gerakan-gerakan sehingga mencetuskan perbalahan, mencetuskan pergaduhan ataupun pertelingkahan di kalangan pemimpin-pemimpin. Ya, jadi artinya Saudara Saiful, bila adanya berlaku perbalahan, bila berlakunya kekecohan pimpinan, itulah adanya opportunity untuk mereka yang berhasrat untuk memegang tampuk kuasa. Tak begitu? Betul. Dan tampuk kuasa itulah, itu kata dalam sistem UMNO itu, dia melihat kepada macam mana ingin mengekalkan sistem institusi presiden itu, sistem parti itu sendiri. Tetapi dalam sistem institusi parti itu, mereka melihat bahawa dalam tempoh 3 tahun atau 3 tahun setengah akan berlaku proses pemilihan dalam sistem parti. Dan ketika itu UMNO kuat. Dan ketika itu UMNO boleh dikatakan bekerjasama dengan parti-parti komponen MCMYC dan Parti di Sabah Sarawak mempunyai kedudukan yang kukuh dalam sistem pentadbiran negara. Sistem Barisan Nasional. Boleh katakan setiap PRU yang bertanding, BN akan mendapat jumlah majoriti yang cukup besar. Dan kepercayaan itu yang meletakkan setiap pemimpin-pemimpin itu mahu merebut kuasa, mahu bercita-cita untuk memegang tampuk pemerintahan mungkin di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, dilantik sebagai menteri kabinet. Dan apabila cita-cita ini yang menyebabkan berlaku pertelingkahan di peringkat negeri, peringkat
termasuk mencatur siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Ini termasuk dalam parti. Dan ini berlaku bukan hanya dalam UMNO saja, berlaku di kalangan pemimpin di parti-parti company yang lain seperti MSA dan MBC. Dan Datuk Amir, kalau kita lihat bila berlaku pertelingkahan ini, kalau kita lihat apabila wujudnya kuasa ini tadi, berlaku perebutan kuasa dan akhirnya yang menjadi mangsa orang Melayu sendiri, yang menjadi mangsa rakyat di peringkat marhin tadi. Tetapi pertelingkahan ini akhirnya membawa bukan kepada pihak adukan 13, 14, tetapi ia membawa resolusi itu kepada pertelingkahan dengan apa yang berlaku dan akhirnya ia berlaku pada hari ini. Datuk Amir. Okey, Datuk Jai, saya ada pelayar kita, Saudara Muhammad Shah. Dia kata dalam itu keadaannya, jadi UMNO kena melakukan reform. Ya, mesti ada reform mana jadi ni. Kata Saudara Muhammad Shah, dia kata UMNO kena reform di setiap cawangan, bahagian dan seluruh pelosok negeri untuk mengembalikan semangat akar umbi. Saya nak komen sikitlah. Ya, sila Dok. Kita lari sekejap tadi, kita masuk balik sejarahnya. Sila Dok. Ini bagi tengah-tengah ahli politik dia sensitif juga lah. Tapi malam ni saya nak sebut. Kita berterus terang tu. Okey, berterus terang. UMNO ada 191 bahagian. Okey. Ya. Ada 191 ketua penerangan. Betul. Penjawat parti di setiap bahagian saya rasa 60 ke 65. 60. Kalau kita darabkan 191 ada 12,415 penjawat parti. Ya. Apa guna kita bertanding? Jadi Wak Imah jadi ahli jawatankuasa sekalipun, tapi kita tak buat kerja, kita tak bantu parti. Apa cara kita bantu parti? Ialah kita memberi penjelasan kepada ahli-ahli dan kepada masyarakat keliling mengenai kedudukan UMNO. Begitu juga ahli-ahli MT. Ahli-ahli Majlis Kerja Tinggi ada 56 orang. Betul. Jawatankuasa Perhubungan Negeri ada 20 orang tak silap. 20 orang. Mengikut bahagian-bahagian. Ya. Jadi ke mana dia orang ni? Saya nak sebut dua ketua bahagian yang cukup aktif dalam FB, dalam media sosial, iaitu Syarif Musa Al-Datu. Ya. Syarif Mukhtar, Syarif Mukhtar daripada Lahadatu, Sabah. Syarif Musa. Dan juga Gulam di Batu. Oh, Gulam Musafar. Dua ni cukup bagus. Hari-hari dia ada posting dalam FB dan bagi penjelasan mempertahankan UMNO, mempertahankan presiden. Orang lain buat apa? Jadi kalau mereka nak masuk sebagai ahli politik tu, it's above all. If above lebih tinggi kedudukan dari orang lain, lebih tinggi daripada perangan dan sebagainya. Jadi sampai bila pun UMNO tidak akan berubah. Itu saja. Ya, jadi dan lagi satu, untuk UMNO kukuh semula ialah get rid of all the dead votes. Saya minta maaf cakap. Kayu buruk. Saya malam ini kita berserang sebab itu saya panggil pegawai diplomatik ni mintalah juga ada suntikan daripada kedutaan juga, mereka juga memberi komen. Saya rasa komen yang Datuk berikan itu juga ada selepas Datuk bertemu dengan para duta yang mereka juga melihat, mereka mau melihat bahawa UMNO itu kukuh seperti dulu. Because some diplomats are very concerned about UMNO. Sebab hubungan UMNO dengan negara mereka dah cukup lama dan dia sentiasa mahukan hubungan hanya dengan UMNO saja. Okey. Dia mahu melihat UMNO itu tetap kembali dalam keadaan macam dasar-wasar yang lalu. Utuh, kukuh dan sebagainya. So, jadi saya agak setuju. Sabah malam dulu pun saya bercakap juga. Kita ada, kalau Datuk kata 60 kali 191 bahagian. Penjawat parti ya, sebagai ketua perangan. Ketua perangan pula tu banyak. Ketua perangan bahagian, ketua perangan wanita, ketua perangan pemuda, ketua perangan lupakan cawangan ni. Bahagian saja. Belum cawangan lagi. Bahagian saja pun. Kalau mereka bergerak. Saudara ini saya nak tanya juga pasal ini. Saudara Syaful ni beliau sebagai orang yang menjalankan kajian dari sejarah dan sebagainya. Apa pandangan Saudara Syaful? Baik, Datuk, kalau kita melihat panas ke dok balon kalau tak nak balon. Tak apa. Betul Okey. Presiden telah melakukan satu anjakan transformasi dinamika politik yang hebat. Okey. Kalau kita lihat pada PRN di negeri Johor, Presiden dengan mungkin atas kesepakatan dengan kepimpinan negeri telah membuat keputusan mempertaruhkan calon-calon muda. Termasuk di Melaka. Kita menang. Dan itu adalah satu reform yang dibuat oleh institusi Presiden dan ketika itu beliau bukan Perdana Menteri, beliau bukan Timbalan Perdana Menteri, dia hanya
Presiden parti saja. Tanpa jawatan dalam Tanpa kerajaan. jawatan dalam parti. Tetapi Dalam kerajaan, dalam bukan dalam kerajaan. parti, ya. Betul, dalam kerajaan. Ya. Dan akhirnya bila tindakan-tindakan akhirnya membawa kemenangan kepada Parti Barisan Nasional, kita mempertaruhkan itu reform yang saya rasa yang jarang ataupun dipertaruhkan oleh mana-mana presiden sebelum ini. Ini tindakan berani yang saya rasa yang diambil oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin. Dan akhirnya idea dibawa pada PRN negeri di Johor dan Melaka itu diangkat pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Tetapi kita lihat bahawa mungkin ada beberapa tindakan yang dia Pride and Prejudice-nya bahawa kenapa pertaruhan kita letak calon-calon ini ditolak di peringkat parlimen ketika itu, dan kita melihat bahawa keputusan-keputusan ini banyak faktor-faktornya, bukan hanya membawa reformasi kepada parti tetapi ingin membawa perubahan kepada parti, tetapi kita melihat rakyat tidak mahu reform tu dan masih lagi mengekalkan aktiviti lama dalam parti. Dan ini yang saya kata tadi, maksudnya di sini perlu ada satu mekanisme pembaharuan yang perlu dilaksanakan oleh UMNO untuk membawa reform supaya parti ini terus dilihat sebagai parti yang mampu mendampingi rakyat, parti yang mampu membawa perubahan rakyat, dan parti yang mampu menjadi dominan kepada rakyat. Walaupun kita tahu sekarang gabungan kerajaan perpaduan dengan kerajaan-kerajaan yang ada hari ini pun atas resolusi kerajaan perpaduan atas mandat daripada Yang Tuan Agong. Tetapi UMNO dan Barisan Nasional perlu dilihat sebagai sebuah parti yang terus menjaga kebajikan rakyat dan sebuah parti yang mampu untuk menjadi dominan dan mampu untuk membawa perubahan, khususnya memperkasakan orang Melayu ini tadi. Dan berbalik pada tajuk kita, ini yang saya kata tadi, bila Presiden ingin melakukan perubahan untuk menyatukan orang Melayu dengan persengketaan yang banyak berlaku dalam polemik dalam parti politik, kesan daripada perpecahan dalam parti UMNO sebelum ni, keluarnya Parti Semangat 46, keluarnya wujudnya Parti PAS. Tetapi UMNO ni dilihat sebagai sebuah parti yang mempunyai kesepaduan, maksudnya mampu membawa kemakmuran kepada rakyat. Dan kalau kita lihat, UMNO bukan calang-calang parti. BN bukan calang-calang parti. Kita mempunyai track record yang hebat. Kita menyumbang kepada pembangunan negara, kemerdekaan negara, kita menyumbang kepada pembangunan modal insan rakyat dalam Malaysia. Dan kita juga membangunkan sistem pendidikan negara yang hebat. Dan kita membangunkan Malaysia hari bukan disebabkan oleh kepimpinan, tetapi disebabkan penyatuan di kalangan ahli-ahli UMNO itu sendiri yang menyatukan, dan hari ini bangsa kita diangkat dan bangsa kita mendominasi kerajaan kita pada hari ini. Tetapi disebabkan pertelingkahan, tuduh-menuduh, tidak puas hati antara satu dengan yang lain, dan timbul perasaan hasad dengki, tubuhnya parti-parti lain ni, dan akhirnya orang Melayu daripada satu parti dah jadi banyak parti. Dan bila banyak parti ini berlaku polemik, tuduh-menuduh, ini yang tak betul, ini terlibat dengan kronisma, ini terlibat dengan politik yang tidak membawa kepada kemajuan rakyat, lepas tu mencadang ataupun membawa perkara-perkara yang tidak menguntungkan orang Melayu. Khususnya kita fahamlah kebanyakan sebelum-sebelum ini banyak pihak yang mengatakan UMNO ini basis UMNO ni hanya memfokus pada orang Melayu. Tetapi dalam sistem parti, dalam sistem kita dalam kerajaan yang terbina semenjak kita merdeka adalah kerajaan dengan gabungan parti-parti komponen yang hebat daripada MCMIC. Dan kita tidak boleh menidakkan peranan MCMIC. Sebagai orang muda, MCMIC juga penyumbang kepada usaha kemajuan dan pembangunan kepada kemerdekaan negara. Ini tidak kita boleh keromi. Dan termasuk dalam sejarah. Dan apabila kita nak merungkai sejarah, kalau katakan kerajaan yang hari ini, yang ada pada hari ini, kalau kata nak melihat tentang siapakah parti yang memerdekakan Malaysia, walaupun hari ini dipimpin oleh parti yang bukan selain pada Parti Barisan Nasional atau UMNO, dalam sejarah akan mengatakan UMNO dan Barisan Nasional adalah parti yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan kalau kita lihat siapakah Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, keempat, dalam rentetan sejarah, kronis sejarah juga akan menyatakan mereka adalah parti yang dinomasi oleh pengurusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO. Dan inilah yang saya kata, apa yang dibuat oleh Presiden Parti kita hari ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid begitu walak dalam menerajui kepimpinan parti, membawa imej parti selepas berlaku pergolakan, berlaku ketirisan dan tuduh-menuduh, akhirnya kita tumbang
pada PRU yang ke-13, tak silap saya. Alright, jadi Saya sambut sikit lah. saya nak Datuk Jai ni tu. Saya sebab saya tengok sebab Datuk Jai tadi, ini dalam dinamika politik yang dicetuskan oleh Presiden. Betul. Dan pelayar kita mana tadi dia tanya Saudara Abdul Hamid Majid, dia kata sebab Datuk Jai menyentuh bahawa adanya deadwoods ataupun kayu geput yang dalam UMNO ni. Saya tak mau sebut nama lah. Tak payahlah kita tapi bertinya ada. Artinya pelayar kita pun bersetuju bahawa adanya deadwood, tapi dia tanya berani ke UMNO mengambil tindakan. Sila Dok. Saya ramai yang bertanya lah. Termasuk duta-duta, diplomat dan sebagainya. Dia tanya saya, your party president is practicing a legal and corporate entity. Maknanya kuasa pemutus tinggi. Apa dia nak buat, dia buat. Saya cakap, no. You are wrong, kata. Semua keputusan untuk memecat atau mengantung seseorang tu sentiasa deliver kepada jawatan kuasa data tertib parti. Biru disiplin. Dan ia diputuskan oleh Majlis Kerja Tinggi. Bukan keputusan seorang. Kalau UMNO tidak buat begitu sekarang, bila lagi? Nak biarkan saja parasit membesar dalam parti, ia akan membawa kepada kemudaratan UMNO di dalam PRU 16 misalnya atau PRU 17. Kita nak pastikan gejala-gejala negatif seperti ini disingkirkan secepat mungkin dari UMNO. Saya kata hari ini pun masih wujud lagi. Kerana Datuk kena ingat Datuk tak boleh lupa bahawa sistem UMNO itu sendiri benar. Pemusatan kuasa itu ada pada Presiden tetapi Presiden punya kuasa pun terhad dan segala-galanya terletak pada perwakilan iaitu daripada peringkat akar umbi, daripada cawangan pada bahagian pada perhubungan negeri baru pusat. Jadi dalam keadaan yang keterbatasan kuasa itu, saya yakin tentulah Presiden mengharapkan kesedaran daripada ahli UMNO untuk menyingkirkan deadwood ini. Saya yakin mereka juga sedar. Tetapi apabila wujudnya perbalahan di kalangan kita ini, di mana saya selalu katakan bahawa bila adanya perbalahan, itulah opportunity ataupun kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk menonjolkan dirinya sebagai pemimpin. Jadi deadwood ini yang hanya boleh disingkirkan, Datuk, saya rasa bukan pada Presiden, adalah pada ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. What say you? Bukan maksudnya disingkirkan dari parti. Saya masukkan orang-orang lama yang dah pegang jawatan ketua bahagian sampai 5-6 penggal. Jadi adun sampai 3-4 penggal, 5 penggal, ahli parlimen dan sebagainya. Bagilah peluang kepada muka baru, orang baru. Tetapi apabila mereka ini diketepikan, tidak dicalonkan semula, tidak dipilih semula, inilah berlaku wujudnya pergolakan di peringkat bahagian, peringkat negeri dan sebagainya tu. Ini tidak sama sekali tak elok lah. Itu yang saya kata tadi, bahawa untuk minta Presiden campur tangan tidak semestinya berlaku begitu. Seharusnya berada di tangan setiap warga UMNO. Kita ada 37 juta ahli UMNO. Di tangan mereka inilah yang menentukan sama ada deadwood ni ataupun kayu geput ini bukan disingkirkan, baru diberi kesempatan pada anak muda macam Saiful, saya melihat ada bakat-bakat baru kepimpinan yang ada dalam UMNO sendiri sepatutnya diangkat oleh mereka. Yang kayu geput ni, deadwood ni, pandai-pandailah sendiri, berilah kesempatan pada macam mana pandangan anak muda? Dr. Amir, saya rasa bagi saya orang muda, kita orang muda kita masih menghormati pengalaman politik mereka, walaupun dalam urus takbir dia dalam politik mereka lebih arif dan mereka juga punya pengaruh maupun di peringkat negeri atau bahagian. Kita tidak boleh menidak peranan orang lama. Saya akur kadang-kadang kehebatan mereka berpolitik, pandangan mereka cukup luar biasa dalam berpolitik kerana mereka berada dalam sistem tu sebab atas dasar mereka adalah untuk UMNO, memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Mereka dalam sistem. Tetapi bila politik, itu saya cakap, bila UMNO berdepan dengan krisis dalam pengurusan parti, bermaksud dalam tempoh yang lama, mungkin dengan pengaruh medsos, media sosial ini yang menentang peranan UMNO di media-media sosial, dan akhirnya mereka menidakkan peranan orang lama dan orang baru itu dalam sistem itu tadi. Bermaksud, kalau kita lihat orang lama masih diperlukan, tetapi pemimpin yang baru tadi mungkin di peringkat
perwakilan wanita dan pemuda atau peringkat puteri yang mempunyai bakat, dia beri laluan. Beri laluan untuk bertanding di peringkat bahagian. Mungkin di peringkat jawatankuasa ataupun di peringkat ketua pemuda, wanita dan naib ketua bahagian TKB ataupun ketua UMNO bahagian. Maksudnya tempoh yang mungkin saya ingat apa yang Tok Jai cakap tadi, mungkin tempoh mereka itu berkesesuaian. Mungkin mereka pegang tampuk pemerintah di peringkat bahagian atau negeri mungkin 2 term ataupun 5 tahun, 6 tahun, itu dah cukup mencukupi. Tetapi bila UMNO ketika kita bergolak pada PRU ke-13 apabila UMNO berdepan dengan penolakan rakyat, krisis imej UMNO tadi itu, kita perlu memulihkan imej UMNO. Ini yang saya tadi, Datuk Seri Presiden telah mengambil langkah yang sewajarnya apabila mempertaruhkan calon-calon muda untuk rebranding parti. Ini satu benda yang saya rasa yang saya kata, saya ulang balik, tindakan yang luar biasa. Atas dasar prinsip Presiden mungkin bermesyuarat di peringkat Majlis Kerja tertinggi dan dukungan daripada setiap bahagian, termasuk mendapat dukungan pada Perhimpunan Agung UMNO dengan melibatkan pelibatan perwakilan sendiri, dan akhirnya Presiden mengambil langkah untuk mempertaruhkan calon-calon baru ini. Okey, Saudara Saiful, Datuk Jai, kita nanti mungkin ada satu sesi kita bercakap tentang UMNO. Sebab banyak kita cakap soal UMNO ni, kita soalan lagi bertajuk. Memang pun macam sekarang ni, saudara Limi Aziz, dia kata ahli UMNO 37 juta. Tapi ahli Parlimen 26 je. Betul. Mana tak muka. Kita akan membicarakan soal UMNO per se dalam satu bicara yang jelas. Tapi saya nak bercakap hari ini tentang perpecahan Melayu apabila adanya unsur-unsur pihak-pihak luaran yang melihat bahawa macam kata tadi, apabila berlakunya perpecahan Melayu, itulah adanya kesempatan ataupun opportunity kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat apa yang matlamatnya. Malahan orang yang berada di luar kuasa pun sekarang ni masih lagi berusaha untuk mencetuskan perbalahan di kalangan Melayu. Yang saya lihat sekarang ni, ini agak membahayakan. Betul. Tentang perjuangan bangsa kita, kemantapan bangsa kita. Sebab kita sudah pun masuk dalam dinamika baru politik. Betul. Suka tak suka kita terima hakikat bahawa dunia tanpa sempadan hari ini. Tapi kita tak boleh lagi bernostalgia. Saya tak bersetuju kalau orang mengatakan UMNO itu begitu, begini. Dulu. Itu dulu. Tapi hari ini. Tetapi apakah kita sedar bahawa ancaman sekarang ni, bagaimana Presiden kita teruk di asak sekarang ni? Betul. Kerana melihat seandainya Presiden dapat digulingkan ataupun dijatuhkan, maka mereka mengejar untuk mendapat jawatan dalam kerajaan. Kerana mereka melihat bahawa shield ataupun perisai utama yang ada dalam kerajaan perpaduan hari ini adalah letak pada Presiden UMNO. Sebab itu mereka akan berusaha habis-habisan mewujudkan pelbagai persepsi. Jadi boleh minta pandangan saudara Datuk Jai? Bila kita sebut sikap Melayu ni lah, saya ada satu soalannya. Kenapa sikap pervasif ni hanya ada pada Melayu di dalam UMNO dan tidak ada pada Melayu di dalam parti lain? Okey. Pervasif maksudnya ialah suka melawan toke, suka menidakkan kebenaran dan sebagainya. Dan sikap pervasif ni, kalau ada pada seorang tak apa. Tapi Tok Kamal, masalahnya ialah benda yang tak betul dia akan cuba sebarkan kepada ahli lain. Dia tak mau tinggalkan parti, dia tak mau tinggalkan UMNO, tapi dia cuba jadi perosak dalam parti. Menanam kebencian. Itu yang wujud sekarang di dalam UMNO. Kita cakap dalam konteks UMNO saja. Ya, tak payah luaran. Ya, betul lah. Saya bukan sebab saya tidak mau bercakap soal UMNO per se, tapi saya melihat hari ini apabila satu demi satu. Hari ini pun jangan lupa ada pula program apa ini, Perjanjian Pangko. Saya dengar. Saya cuba menghayati yang Pangko. Akhirnya menempelak bahawa kononnya kalau orang Melayu ni tak sedar, tak ada bersatu padu, kita akan diperintah oleh kaum lain. Dan kita masih bermain dengan isu perkauman yang saya lihat agak membahaya. Ini seperti mau membakar satu kedamaian. Kalau kita anggapkan negara kita sebagai satu taman yang indah, tiba-tiba dijalakan api untuk perpecah belah. Dan saya merasakan bahawa usaha-usaha perpecahan ini masih lagi dinyalakan. Boleh Saudara Syaiful boleh bertilasan? Baik, Datuk, kalau Datuk melihat daripada sejarah intipati perkauman ini, sebenarnya dia boleh katakan setiap hari dipermainkan atau dipropagandakan. Kalau kita lihat pada PRU yang ke-12, isu-isu menidakkan peranan orang Cina, India, dan ini juga kita lihat ada hidden agenda yang dimain oleh pihak-pihak di luar sana yang tidak senang dengan sistem
hebat yang Barisan Nasional yang UMNO ada pada ketika itu, dan mereka cuba membuat satu gerakan-gerakan untuk menjatuhkan parti ini. Dan kita tahu gerakan-gerakan ini bukan mengambil masa 1, 2, 3 tahun, Datuk. Dia mengambil lebih 10-15 tahun. Dia melihat di manakah kelemahan-kelemahan UMNO, di manakah kelemahan-kelemahan dalam Barisan Nasional. Dan isu kaum ini memang tidak boleh lari. Kadang-kadang dalam isu pendidikan pun tidak menjadi enteng perdebatan di kalangan orang Melayu sendiri, di kalangan orang Cina, India. Jadi saya lihat, kalau melihat kepada kepimpinan presiden kita daripada pertama, kedua, ketiga, mereka menjurus kepada keharmonian, kemakmuran bersama. Banyak kalau kita lihat sempena Hari Kemerdekaan Negara, banyak orang kata, cogang kata lebih menjurus kepada perpaduan kesemakmuran masyarakat berbelang bangsa. Hanya sekat slogan saya rasa. Tapi itu hanya sekat slogan. Slogan. Ya, ya. Tapi dalam konteks politik, Datuk, enemies dalam politik, Datuk, kita tak boleh lari. Sebab orang-orang luar bukan dalam negara. Mungkin Datuk pun tahu gerakan-gerakan yang dicuba dibuat di luar sana, mencetuskan provokasi, bukan hanya di Malaysia, kalau di Indonesia pun, kalau di Singapura ke Thailand, sentimen yang cuba mereka mainkan adalah isu bangsa dan isu agama. Dan ini yang mereka tahu, macam mana nak memporak-perandakan sesebuah negara itu ataupun otonomi negara itu. Dan inilah saya kata agenda-agenda yang kita lihat, sama ada berlaku dalam parti sendiri, ahli parti kita sendiri, ataupun orang yang di luar parti yang menentang parti kita, dan pada masa sama orang yang mempunyai cita-cita dalam parti untuk melihat bahawa kepimpinan yang ada sekarang ni adalah kepimpinan yang tak boleh urus takbir ataupun melaksanakan kemakmuran. Itu saja. Kalau kata sebagai contoh, Datuk, kalau kata Perdana Menteri kita mendongak arus tentang pembangunan, mencapai KDBI yang lebih hebat ke negara, membawa pelabur investment, pelabur asing FDI yang lebih hebat ke negara, benda tu memberi populariti kepada Perdana Menteri ataupun kepada Menteri Kabinet. Tetapi pada masa sama, pihak-pihak di luar sana tak senang dengan benda ni. Dan mereka tahu kalau nak menghancurkan dari segi ekonomi ataupun mengkritik ataupun membuat analisis yang buruk pasal ekonomi, tidak memberi kesan kepada rakyat. Tetapi dia tahu bila Malaysia ni ada 3 kaum yang utama, Cina, India dan Melayu. Dan inilah statement-statement yang cuba dimainkan oleh politikus-politikus yang tidak bertanggungjawab, yang tidak mahu melihat bahawa negara ini terus aman, yang cuba membuat propaganda supaya Cina India ni berlaku. Dan benar berlaku 13 Mei. Dan itulah antara propaganda yang cuba dimainkan. Akhirnya bila ada langkah yang diambil oleh Tun Razak, penyatuan itu, dan berlakulah dasar-dasar semangat kebangsaan yang ada sekarang ini, Datuk. So macam ni, Datuk. Ya, nanti. Saya memang nak tanya Datuk. Tak payah Datuk tanya. Saya pun akan tanya dengan Datuk. Kan? Sebab Datuk pegawai diplomatik, tentulah para diplomatik, para duta-duta kita concern. Sebab saya masuk, ini bab kita tanya tentang langkah Dubai, langkah Sheraton, langkah London, tarikh 18 Saya baru nak sebut. Ogos. Sebelum saya dah dapat baca ke arah mana Datuk nak bawa benda tu. Sebab Datuk menjaga, tentulah ini menimbulkan kerunsingan juga. Mestilah di parangan para pegawai diplomatik, di kedutaan bertanya dengan Datuk, how far is true, benda tu boleh jadi ke tak boleh jadi, bagaimana keadaannya, dan ini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Boleh Datuk jelaskan? Silakan Datuk. Baru hari Rabu baru ni, Ya. saya ada perbincangan lebih kurang dengan 22 pegawai diplomatik dah. 22 kedutaan. Ya. Di Shangri-La. Okey. Oh, sedap makan kat Shangri-La, Dok. Ha? Seronok jadi pegawai kedutaan ni. Dia tunggu orang belanja. Ya, okey, Dok. Jadi macam ni. Jadi kebanyakan soalan yang dituju kepada saya, langkah Dubai ni real or not? Okey. Sekarang dah ada apa? Langkah coket, langkah seremban ni. Ada sembah dia? Langkah seremban ni. Ya, ya. Saya kata, no. It is very simple. You know? Yeah? It won't happen. It won't happen. It won't Okey. happen. Because dengan kerajaan ada 100 128, 54. ya. Kursi sekarang kata kalau 4-5 orang keluar daripada unity government, kata still the government remain intact. Okey. Saya nak tanya rakyat Malaysia ini secara umum, ya. Terutama kepada puak-puak sebelah sana yang mencuba macam-macam langkah nak guna kerajaan. Saya tanya, nak biarkan keadaan ni sampai bila? Ya. Hari ni kau gulingkan aku, esok aku guling kau, lusa orang lain gulingkan kau. Di mana Malaysia tempat tu? Ya.
di mana negara kita, di mana rakyat, mana kedudukan rakyat selepas tu? Adakah negara akan terus stabil, akan terus menerima pelabur asing? Adakah taraf hidup rakyat akan terus terbela dan sebagainya? Sedangkan hari ini pun kita dibelenggu dengan pelbagai-bagai masalah. Sanggup kita hadapi semua itu? Apa guna? Kemana haluan kita selepas ni? Kalau negara kita ditinggalkan dalam puncak kacir dan sebagainya, tiada political stability, no investment, peluang kerja tidak ada, taraf pendidikan pun dah mahal sekarang ni. Tepuk dada tanya selera lah. Kan kita ni semua rakyat Malaysia. Fikir dengan mendalam. Okey, jadi getihnya para diplomat pun concern ya. Dan Datuk betul yakin benda tak mungkin berlaku. It won't happen. Tapi cubaan akan berterusan. Sebab ini mereka melihat, saya rasa satu je, perpecahan ini boleh berlaku bila ada pemainnya. Kalau tanpa pemain utama, dia tak akan berlaku. Unggun api itu tidak akan bernyala kalau tidak ada orang menyalakan. There must be a hand. Tangan-tangan itulah yang saya katakan yang mewujudkan perpecahan daripada dulu, daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi berpecah, bawa pada zaman Hussein On, bawa tak berhenti. Lepas itu naik Pak Lah kena, Datuk Seri Najib kena. Sekarang ini pula naik Datuk Seri Ibrahim pun yang berbaik pun kena, berterusan. Jadi pemain itu masih lagi wujud, api itu masih dihidupkan. Cuma saya agak menarik juga tulisan saudara Nuri MN. Dia kata pemenjaraan bosku dan puluhan pertuduhan politik terhadap Datuk Seri Presiden UMNO Datuk Seri Zahid banyak memberi kesan kepada pola-pola pengundi. Di mana ramai yang beralih kepada Perikatan Nasional selain wujudnya pengkhianatan dari dalam UMNO sendiri kerana adanya yang jadi pro katil-katil Perikatan Nasional. Kita dah lihat macam mana Datuk Zahid sebenarnya. Dia sebenarnya satu political prosecution. Okey. Jika jadi pendakwaan terpilih. Pendakwaan politik. Apabila dibebas di Mahkamah Shah Alam dan di Mahkamah Tinggi dan di Kuala Lumpur. Jadi kita lihat macam itu pun ramai orang tak puas hati, tak mau percaya. Saya pelik lah. Tapi bila ada parti tu kata kalau ni dia masuk syurga, dia percaya. Dan presiden parti itu pula dilepaskan oleh mahkamah. Okey. Pelik saya pelik dengan sikap orang kita hari ini. Saya okey, contohnya masih lagi dihidupkan. Kononnya DNAA Datuk Seri Zahid ini tak valid dan sebagainya kerana dia Presiden UMNO. Tetapi bila kena pada parti yang lain, saya tak nak sebut nama lah. Tapi itu jelas. Kan? Itu didewakan bahawa inilah rule of law. Bahawa retinya okey. Kena pada UMNO tak okey. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Saudara Nuri MN tadi. Bahawa bagaimana pemenjaraan bosku. Itu akhirnya paling tidak pun adalah tempelan-tempelan perkara-perkara yang diburukkan terhadap parti UMNO ditambah pula bila kena pada Presiden UMNO. Dan adanya orang dalaman yang menjadi agen ataupun menjadi wakil-wakil pada katil-katil di belakang tu. Dan berbalik pada perpecahan Melayu, saya nak bertanya, sampai bila? Until when? Boleh saya tanya pada anak muda? Baik, Datuk. Kalau Datuk jangan, saya pun jangan bercakap sistem. Ni tak ada sistem dah kalau begini, saudara. Okey, Datuk. Dia, Datuk melihat bahawa perkara ini berlaku apabila gelombang media sosial yang hebat, teknologi yang ada itu. Maksudnya perbezaan pandangan semua melalui media sosial ketika itu dan diwawarkan melalui TikTok, Instagram, Facebook. So maksudnya input yang didapat oleh rakyat ketika itu adalah mendominasi peranan pemimpin, masuk katil-katil itu. Mendominasi ke ataupun mendoktrinasi? Mendoktrinasi. Itu saya tanya. Dominasi berbeza tau dengan doktrinasi, saudara. Betul. Kalau zaman 90-an, zaman 2000, Datuk, kita banyak menggunakan media cetak, media elektronik untuk menyampaikan maklumat. Ada tuduhan mengatakan bahawa media cetak ini dikontrol oleh pihak-pihak tertentu, media elektronik dikontrol. Tetapi hari ini kebebasan media ini dia terlalu universal. Jadi kita tak boleh kontrol maklumat ni. Sebagai contoh, saya amat sedih, Datuk. Sekali saya tanya, kontrol maklumat tu pun ataupun kontrol persepsi? Persepsi juga. Sebab dia selalu mengatakan maklumat, artinya kalau pemain media menyatakan apakah itu maklumat, saya tak nampak itu maklumat. Kadang-kadang ada sengaja diwujudkan macam-macam, benda tak ada pun diadakan. Maknanya yang negatif dan positif. Yang positif maksudnya kita boleh ambil sebagai tahunan. Yang negatif ini selalu ini yang menjadi satu passion minat pada orang-orang luar sana. Contoh macam kes Datuk Seri Najib sebelum PRU ke-13 banyak
tuduhan fitnah dilemparkan ke atas beliau, termasuk provokasi-provokasi doktrin yang dibuat oleh katil-katil ini, dan kita terpengaruh. Padahal tu kalau kita lihat, Kita tu atau rakyat? maksudnya rakyat. Kalau kita, Rakyat. apakah saudara terpengaruh juga? Itu dia kata kita, mungkin kita ni mewakili rakyat lah. Kalau kata saya juga ketika orang muda terpengaruh dengan dakwah-dakwah propaganda doktrin yang dimainkan di media sosial ini kan ketika kita sebagai dalam kerajaan untuk memberi informasi, maklumat kepada rakyat, rakyat tak terima. Padahal sumbangan terbesar Datuk Seri Najib banyak membantu dari segi bantuan rakyat satu Malaysia, menunjukkan kedai rakyat satu Malaysia dalam usaha untuk membasmi Macam-macam lah. banyak Datuk dia buat. Dia dah buat banyak. Jadi rakyat masih menolak. Sebab apa? Bila meletakkan persepsi yang katil-katil membuat gerakan tadi itu untuk merosakkan imej dia, melibatkan diri dia dan isteri dia. Dan akhirnya ini yang berlaku bila pelayan kita menyatakan bahawa apa yang dibuat apabila kerajaan tumbang, dan itulah dikatakan rule of law, sistem yang cuba diangkat oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Seri Dr. Mahathir Mohamad, menggunakan kuasa yang ada. Dan kita tahu benda itu juga berlaku pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, berlaku juga pada zaman Datuk Seri bos kita, Presiden hari ini. Ini yang saya kata tadi. Yang paling penting, Datuk, macam mana kematangan rakyat di Malaysia untuk menerima perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang negatif tentang pemimpin negara kita, termasuk parti. Sebagai contoh, UMNO dan Presiden. Mereka perlu faham betul, bukan kata dalam parti itu semua pemimpin melakukan kesalahan. Mungkin 2-3 orang. Tetapi kita kena lihat, UMNO ini berjuang ketika sebelum zaman merdeka. Dalam konteks pembangunan negara, pendidikan, dari segi sudut ekonomi. Segalanya lah. Segalanya tu. Inilah perjuangan UMNO. Dan inilah perjuangan BN. Tetapi kenapa? Persoalan kenapa orang muda tak melihat perkara ini? Dia hanya melihat dengan dunia hari ini, bila kata harga barang tinggi. Tapi kehidupan mereka lebih melihat kepada apa yang mereka ada hari ini. Maksudnya dapat nikmat tu sebab perjuangan-perjuangan pemimpin terdahulu lah tu. Ini yang saya kata yang perlu kita memperlihatkan ialah bagaimana orang-orang muda di luar sana melihat bahawa inilah bahawa UMNO ataupun Barisan Nasional adalah parti yang bukan saja menjadi penyumbang terbesar kepada sistem pembangunan negara, malah pada ekonomi sosial sebagainya itu. Tetapi bila nak mewujudkan persepsi dalam parti, dia membawa imej yang tak baik kepada pemimpin. Yang selalu jadi killer factor ni ialah presiden parti lah. Saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ini kita menghadapi satu perpecahan yang begitu teruk. Sebab saya katakan tadi ada pemain-pemainnya. Ada pemain yang melontarkan main batu semi tangan. Saya nak tanya Tok Jai ni, tapi kena jawab betul terang bahawa apakah unjuran yang dimainkan oleh luar itu cepat mudah. Sebab saya merasakan bahawa sesuatu yang buruk itu mudah diterima orang daripada yang baik. Dan saya rasa apakah UMNO ataupun orang Melayu perlu terus tenggelam dengan cerita-cerita yang buruk-buruk saja. Saya suka komen benda tu, Kamal. Sila. Kita sebut pasal Melayu di Malaysia lah. Ini. Saya Melayu. Jiwa saya Melayu, tapi hati saya Malaysia lah. Saya sayang orang Melayu. I love my countrymen. Saya seorang orang Melaka. Saudara orang Melaka, jangan lupa kena ingat. Orang Melaka. Orang Melaka. Ya. Okey. Saya nak tanya Kamal, ada berapa parti Melayu di negara ini yang memperjuangkan agama dan bangsa? Kita ada 4-5 parti. 5 parti. Saya nak petik sikit isu Palestin. Palestin ni cuma ada dalam orang diplomat dia cakap luar negeri jugalah ni. Sila. Palestin ada dalam 2 juta rakyat. Tetapi the Palestinians are well divided into 5 groups. Lebih kurang sama dengan Melayu kita lah. Sama juga ya. Ada Fatah, PLO, Hamas, Hezbollah dan Perjuangan Palestin. 5. Ada 5 kumpulan ya. Kelima-lima ni tidak sekata. Begitu. Tapi berjuang atas nama Palestin. Samalah dengan orang Melayu kita di Malaysia ni. Jadi kita fikirlah dengan mendalam, kita nak pergi ke mana lepas ni. Kita asyik berpolitik. Kita penting politik untuk berperang sama sendiri, tetapi ekonomi kita tak jaga. Bila orang lain jaga ekonomi, kita jealous. Kita kata macam-macam yang hak kita dirampas dan sebagainya. Tapi kita kena fikirlah. Yang agak menarik pencerahan daripada Datuk Jailani ialah beliau adalah pegawai diplomatik yang melihat dari segi perkembangan
dunia, ya. Lebih-lebih lagi sekarang ni yang tengah bergolak sangat ni adalah apa yang berlaku di Palestin. Tapi kita mengharapkan sepajarnya, saya bercakap berkali-kali bahawa kita perlu ada kesedaran kalau kita berterusan. Jadi malam ini bila Datuk Jalani menyatakan rupanya ada 5. Saya ingatkan antara kumpulan Hamas dengan Hezbollah saja. Ada 5. Rupanya ada 5. Ya. Ada 5 iaitu Hezbollah, ada apa ini PLO, PLO, Fatah, ada Fatah, ya. ada Hamas yang lebih ke depan Ya. dengan pembebasan Palestin. Artinya 5 itu rupanya mereka bukan bersatu. Dia berjuang untuk haluan yang Mereka sama. haluan masing-masing. Jadi akhirnya orang mengambil kesempatan. Itu saya kata tadi. Bila kita berbalah, bila kita bergaduh, ada orang mengambil kesempatan. There is opportunity. Setengah orang mengatakan, when there is a problem, there is always a opportunity within the problem. Sama macam di Malaysia ni. Sama juga sekarang ni saya lihat bahawa ada orang tertentu yang masih mau mewujudkan suasana begitu supaya kita berbalah, supaya kerajaan Madani ini dihancurkan perasaan keyakinan rakyat supaya boleh pihak untuk mengaut keberuntungan politik. Macam mana pandangan anak muda? Dia macam ni, Datuk. Ya. Kalau Datuk melihat itulah polemik yang berlaku di seluruh dunia. Macam apa yang Datuk Jai kata. Ya. Ketentuan politik itu berlaku dari segi bagaimana ahli-ahli politik itu berfikir dari segi kematangan mereka untuk mentadbir negeri. Ya. Dan kalau kita lihat benda ini berlaku di seluruh dunia, seluruh negara, berlaku pertandingan antara tim A, tim B, ini juga berlaku di Indonesia, berlaku juga di Malaysia, berlaku di Singapura. Okey, baik Datuk. Di dalam konteks Malaysia tu, bila perbalahan persengketaan ini berlaku dalam karangan rakyat Malaysia, pertama ialah bagaimana pemimpin itu walak kepada parti, mengekalkan integriti dia bersama dengan parti yang pernah memberi khidmat ataupun menyantuni parti itu. Itu pertama. Yang kedua, Datuk, kalau pemimpin itu terus berlandaskan kepada prinsip Malaysia, perlembagaan Malaysia, menjaga ketenteraman dan keharmonian itu, keutamaan, tanpa mengintik beratkan perkara-perkara yang boleh menghancurkan sistem atau kestabilan ekonomi itu perlu ditidakkan. Yang ketiga, Datuk, bagaimana pemimpin itu berpolitik secara matang. Kalau dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang perlu kita tegaskan. Tetapi dalam polemik Malaysia hari ini, Datuk, kita lihat UMNO ni teras kepada politik di Malaysia dengan kepimpinan dengan komponen parti yang lain. Tetapi dalam UMNO itu sendiri, apabila pemimpin yang pernah bersama dengan kita, yang berjuang dengan kita, Yang memimpin kita selama 22 tahun, terlibat dalam sistem parti kita yang mencatur gerakan di kalangan ahli-ahli politik di peringkat bahagian, mencatur menteri-menteri kabinet, mempertahankan kuasa sehingga 4 tahun, akhirnya duduk seangkatan dengan parti-parti yang lain, dengan DAP, duduk bersama dengan PAS. Dan ini yang membuat satu persepsi yang tidak baik, dan ia mewujudkan satu orang kata satu atau satu persepsi tidak baik kepada, khususnya kepada orang Melayu. Bila orang Melayu melihat bahawa presiden parti dalam UMNO itu bergolak, boleh menyertai parti-parti lain, dan dia membawa satu imej yang tidak baik pada parti. Benda tidak berlaku dalam parti-parti lain. Dan kita lihat pemimpin tak melompat parti sini masuk parti sini. Kalau kata Datuk melihat sebagai contoh, bila mereka gagal untuk mendapat kuasa dalam UMNO, mereka tak tempat dalam Barisan Nasional, mereka keluar. Bila mereka keluar, mereka tubuhkan parti PAS sebagai contoh, tubuhkan parti Bersatu dan parti-parti yang lain. Yang ini yang saya kata berlakunya persengketaan dalam parti apabila wujudnya parti, dan hari ini orang Melayu dah mula memilih mana parti yang boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Tetapi sebagai orang muda yang dalam sistem parti, UMNO ini menjadi tunjang kepada sistem pentadbiran dalam parti. Tetapi kenapa orang Melayu hilang kepercayaan kepada doktrin kata-kata ini yang tidak puas hati dalam sistem ini, tidak puas hati dengan pemimpin. Sebagai contoh, Datuk, masa pemilihan Presiden UMNO ketika selepas Datuk Seri Najib meletakkan jawatan, ketika itu yang nak bertanding jawatan Presiden, Tengku Razali, Yang Mabrur Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Khairi Jamaluddin. Dan sistem itu akhirnya atas pemilihan yang melibatkan perwakilan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menang atas kapasiti sebagai Presiden Berat Pasukan Perwakilan. Tetapi kenapa ahli-ahli UMNO sendiri tak boleh walak? Macam Datuk Jai lain kata, kita perlu ada kesetiaan dalam parti. Kenapa parti-parti lain, presiden mereka juga kekal lama juga dalam parti? Berulang-ulang tu. Kadang 5 tahun, 6 tahun. Macam kalau kita nak
saya minta maaf macam Presiden Dato' Adik Awang sekarang. Berapa lama di dalam sistem? Dan sama juga kita dalam parti. Tetapi parti ini yang saya kata tadi bila orang lama ataupun presiden dianggap perlu ada perubahan dalam sistem parti. Tetapi yang orang-orang lama dalam parti lain tidak dipertikaikan. Tapi menjurus kepada apa yang Datuk tanya kepada saya, pandangan saya bahawa bagaimana nak meletakkan UMNO ini pada landasan yang betul untuk mengelakkan perpecahan, pertelingkahan di kalangan orang Melayu ialah paling penting kesedaran orang Melayu. Kalau kita lihat Hari Melayu, saya tidak menidakkan orang Melayu dia tahu tu sumbangan terbesar pada UMNO dan Barisan Nasional. Menyumbang kepada dia tahu. Tetapi mungkin diteguris dengan segelintir pemimpin-pemimpin kita. Teguris dengan peranan medsos katil-katil yang main dalam media sosial. Mereka mengutuk kita habis-habisan, mereka menghentam kita habis-habisan, memfitnah kita habis-habisan. Kadang-kadang saya pelik mereka yang pernah dalam parti, akhirnya bila mereka di luar, mereka buat medsos, mereka buat podcast menantang kita, menantang pemimpin-pemimpin kita. Kenapa mereka ketika dalam sistem, mereka dalam UMNO ataupun ketika itu mereka dalam, saya sebut dalam Exco Pemuda lah. Okey, ada satu seorang tu. Dalam Exco Pemuda sebagai ketua perniagaan, mereka tak membuat anjakan macam mana nak menarik usaha orang-orang muda khususnya bersama dengan UMNO. Ini yang kita perlu pertikaikan. Kadang-kadang saya melihat tu kewibawaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi apabila masih lagi mengekalkan mereka yang menentang di luar, yang membuat naratif yang tidak baik kepada Presiden, meletakkan mereka kekal sebagai calon pada PRU ke-15. Ya, saya begini. Ini yang kita... sebab saya melihat bahawa, sebab saya katakan bahawa kita akan berbicara soal UMNO ni nanti dalam satu waktu yang khusus. Tapi saya melihat bahawa perpecahan. Dan yang paling penting bagi saya adalah perpecahan bangsa. Itu yang my concern. Saya tidak melihat siapa-apa pun. Saya, parti is a party, is only vehicle. Tetapi yang paling penting adalah perpecahan Melayu yang begitu teruk sekarang ni. Dan apabila Melayu masih memerintah, masih boleh mentadbir, Datuk Jai, tapi masih lagi diganggu-gugat dan sebagainya. Saya bukanlah pendilat ataupun pentaksub kepada kerajaan pemimpinan Perdana Menteri Madani. Tetapi saya melihat, kalau ini diganggu-gugat berterusan, sampai ke mana orang Melayu ni? Sebab itu saya mengatakan, kita bercakap soal perpecahan bangsa yang begitu teruk saat ini. Macam mana, Datuk Jai? Sebab kita waktu pun tak banyak lagi, Datuk. Sila, Datuk. Kita ada UMNO, ada PAS, PKR, PPBM dan Amanah. Tak sama macam Palestin 5. Ya. Jadi, kita nak buat apa? Jadi saya rasa dalam keadaan begini, nampak gayanya yang hanya menentukan adalah rakyat. Cuma kita mengharapkan agar rakyat ada kesedaran, rakyat faham sebenar-benarnya bahawa janganlah mereka dipermudahkan dengan disuntik dengan kepelbagaian dogma ataupun kepelbagaian persepsi politik yang negatif yang akhirnya tidak membawa keberuntungan. Tidak ada keberuntungan pada bangsa kita. Jadi saya dalam kesempatan ni malam minggu saya sambil-sambil kita menonton bola malam ini, saya tengok ramai kita ada bola malam ni. Jadi dalam keadaan kita jadikanlah medan politik ini sebagaimana tidak seperti bola di mana hanya terletak kepada kapten saja. Politik ini adalah satu kesatuan. Saya tidak boleh mempunyai waktu yang panjang dan saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Jalani Harun, kepada Saudara Saiful. Kita akan berbicara lagi soal UMNO Pesir. Kita jumpa lagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.